cakap terus terang, memang hina sangatlah Islam, macam tak suka Islam lah. Pada mulanya lah, keluarga kita tu agak tegang juga sikit. Tapi kita pun lost contact dengan keluarga sebenarnya. Lost contact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam episod yang kedua Basikal Tua bersama Da'i Adam. Jadi sahabat-sahabat, ni nak tanya ni, tahu tak apa istimewanya Aidiladha? Mesti tahu kan, tapi buat-buat tak tahu. Okey, Aidiladha ni sebenarnya istimewa kerana dua perkara. Yang pertama, waktu Aidiladha inilah ada umat Islam yang mengerjakan haji. Dan yang kedua, waktu Aidiladha ini umat Islam sedang menjalankan ibadat kurban. Bila sebut tentang kurban, sebenarnya ia dilaksanakan hanya 4 hari sahaja, iaitu selepas selesai solat sunat Aidiladha sehinggalah tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Dari sudut bahasa, kurban ini bermaksud apa? Kurban ini bermaksud mengorbankan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sudut istilah pula, iaitu menyembelih binatang tertentu pada masa-masa tertentu serta menjalankan perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya nak bawa kita semua untuk mendekati sebuah keluarga yang telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Lebih menarik, anak perempuan mereka yang sangat cilik begitu berani untuk menyertai Maharajan Amal Islami peringkat kebangsaan pada tahun 2019 sehingga mendapat tempat dalam pertandingan yang disertainya. Jadi, jom kita sama-sama ikuti kisah menarik mereka. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam pernah nampak lah. Da'i Adam tengok. lah. Ya, saya lain ni. Jemput masuk. Ya, Jemput Allah. masuk. Boleh, Yang. Da'i Adam datang lah. Okey. Masuk. Jemput masuk. Babah, ni saya ada bawa makanan lagi ni. Alah, susah pula aku bawa makanan ni. Ada juga bah kita masak-masak ni. Oh, dapat. Masuk. Babah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, masya-Allah, berseri-seri semua hari ini. Jadi biasa. Sahabat-sahabat di luar sana tak kenal maka tak cinta, kan? Cinta bukan kerana rupa tapi kerana kisah menarik mereka. Jadi inilah keluarga Juhaifa, adik Juhaifa si cilik yang sangat berani. Jadi jom kita berkenalan dan mendalami kisah mereka. Kita mulakan dengan ayahnya lah dulu. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Muhammad Mikail Iman bin Abdullah Lau, berasal dari Sabah. Memeluk Islam tu tahun 2012. Oh, 2012. Orang Sabah sama lah kita. Ya. Boleh cakap Sabah ni lepas ni. Okey, kalau kau. Jadi ibunya pula? Saya Rabiatul Adawiyah binti Abdullah, saya asal Sarawak. Oh, asal Sarawak, jiran-jiran juga ni. Ya, satu Masya pulau. Allah. Jadi adik Juhaifa mungkin boleh perkenalkan diri sikit. Nama saya Nur Juhaifa binti Abdullah, memeluk Islam dari 2014. Allah, comel. Umur berapa dia sekarang? 11. 11. Hari ini kami sebenarnya datang ni untuk berkenal-kenalan lah, untuk nak tahu kisah tentang Juhaifa, macam mana dia boleh menjadi seorang yang sangat berani. Saya ingat lagi hari tu masuk pertandingan, dia sangat-sangat berani, tak ada rasa takut pun. Dengan cerita siap santai-santai lagi kan. Okey. Jadi Encik Mikail, mungkin boleh ceritakan juga macam mana latar belakang Encik Mikail dengan keluarga yang di Sabah lah. Ya, keluarga kita tidaklah senang sangat. Biasa-biasa saja. Tapi dulu orang kata apa? Duduk di kampung. Saya bukan duduk di kampung, saya duduk dulu di hutan. Oh, hutan. Kita duduk dulu di hutan. Jadi apa-apa perkembangan pun kita tidak tahu. Masya Allah. Oh, jadi sekarang ni kebanyakan keluarga ada di Sabah lah. Ya, semua di Sabah. Tapi mak tidak ada sudahlah. Mak sudah meninggal. Tinggal bapak saja dah. Dan
2 orang adik. Jadi Puan Rabiatul Adawiyah pula, macam mana dengan keluarga di Sarawak? Maksudnya adakah mereka masih semuanya di Sarawak atau ada yang dah ke Semenanjung dan macam mana? Ada juga yang ada di Sarawak, ada di Semenanjung sini. Adik saya dia belajarlah dekat Terengganu. Oh, di Terengganu. Terengganu. Masya Allah. Okey, baik. Jadi saya nak bertanya sikit lah. Setakat ni keluarga ni dah berapa ramai yang dah Islam? Maksudnya dalam keluarga kecil ni mungkin kita lihat mostly Islam lah kan. Tapi yang di Sabah, Sarawak, adakah yang dah memulai Islam ke macam mana? Kalau untuk saya, kita 3 orang adik-beradik ya. Saya orang yang anak yang sulung. Yang satu ada masuk Islam, yang bongsu. Nombor 3 lelaki. Dia sudah masuk Islam. Dia sekarang ni 2 orang lah yang dah Islam. 2 orang dalam keluarga saya lah. Masya Allah. Yang lain belum lagi. InsyaAllah kita doakan mereka lah. Ya. Di Puan macam mana keluarga? Ada juga abang saya masuk Islam. Seterusnya mungkin saya nak bertanya sikit, mungkin Cik Mikael boleh kongsikan kepada kami semua dengan sahabat-sahabat di luar sana, macam mana sebenarnya kehidupan Encik Mikael waktu sebelum Islam dulu? Kalau dulu tu yalah kita ni nakal-nakal dulu kan. Yalah. Tapi sekarang ni memang beza lah. Dulu tekanan banyak, stres, hari-hari stres. Sekarang pun stres juga. Tapi iyalah bila kita solat tu rasa relax, tenang. Memang beza lah sebelum Islam dan Islam. Betul. Lagipun orang selalu cakap, kenapa selalu sebut bila dah Islam tenang, tapi banyak je masalah. Sebenarnya tenang tu bukanlah pada apa yang kita nampak, tapi ketenangan dalaman tu kan. Jadi macam Puan Rabiatul sendiri, macam mana kehidupan sebelum Islam dulu kan? Mungkin kita ada kisah yang lain pula kan berbanding kami ni. Sebelum memeluk Islam memang banyak beza lah. Sebab sebelum memeluk Islam macam siapa tak tahu cakap apa, macam hidup rasa lain lah, macam tak tenang. Ada pernah satu ketika tu saya terfikir, saya tua nanti macam mana? Kalau saya mati nanti pun saya macam mana? Sebab saya pun tak tahu saya mendekat mana. Tak tahu lepas tu terdetik kawan saya bawa lah pergi sini, kalau mau memeluk Islam. Lepas tu baru saya tahu, Islam tu macam ni. Kenapa saya rasa lambat nak masuk Islam? Bersyukurlah sebab datang dekat sini banyak kawan dengan orang Islam. Alhamdulillah. Diorang ada ajar lah kalau Islam macam ni. Dulu cakap terus terang memang hina sangatlah Islam, macam tak suka Islam lah, tapi tak tahu Allah kan dia terus terdetik bagi hidayah kita. Ni nak tanya pada adik kita ni Juhaifah. Jadi Juhaifah, waktu dulu memeluk Islam, waktu tu Juhaifah umur berapa waktu memeluk Islam dulu? 5 tahun. 5-4 tahun macam tu lah. Juhaifah waktu kat sekolah, ada tak kawan-kawan yang tahu yang Juhaifah ni memeluk Islam? Ada? Diorang cakap apa je? Diorang happy tak? Tak happy, tapi ejek tu adalah. Ejek lagi? Ada orang bully dia, dia masuk Islam. Banyaklah dia selalu cerita, dia cakap orang buruk-burukkan dia lah. Dia cakap apa yang kita belum masuk Islam makan kan, orang cakap tak ejek dia makan itu, makan ini. Tapi saya rasa daripada kesusahan itu juga sebenarnya yang membentuk Juhaifah ni jadi seorang yang kuat sebenarnya. Kan semua ni sejarah daripada kecil, semua ejekan dan sebagainya, insya-Allah akan menjadikan Juhaifah seorang yang lagi kuat pada masa akan datang, jadi insan yang lebih berjaya, biar berjaya daripada orang-orang yang ejek tu. Boleh? Boleh. Suka juga sebenarnya saya nak tahu, walaupun saya pun sendiri sebagai saudara baru, tapi saya pun bukanlah baru sangat, dah lama juga. Kira reverted Muslim kita sebut kan. Jadi macam Encik Mikael sendiri, macam mana boleh terdetik permulaan terdetik rasa macam saya nak memeluk Islam lah? Susah nak cerita di mana di mana permulaannya tu. Tapi dia secara tiba-tiba lah. Niat tu nak masuk Islam, tapi sebelum tu kita bagi tahu mak bapak dulu.
Tapi time tu mak bapak memang bising lah dia. Tentangannya. Jadi ini yang kita sebutkan, yang hidayah Allah ni boleh datang dengan pelbagai cara. Mungkin daripada cara ini juga tiba-tiba hati kita rasa nak terima Islam, kan? Kita tak tahu hidayah Allah ni Allah akan bagi macam mana. Jadi macam puan sendiri macam mana dulu? Macam mana boleh terdetik apa kita sebut turning point yang buat rasa macam saya rasa saya kena memeluk Islam? Susah nak cakap lah. Sebab mula-mula masuk Islam bukan atas niat mula-mula, tapi lama-lama tu baru terdetik Islam macam ni. Lepas tu fikirlah nak belajar. Dulu belajar pergi pusba. Lepas keluar dari situ banyaklah belajar pasal Islam. Jadi adik Juhaifah bila dah Islam ni macam mana perasaan proses belajar? Susah tak belajar agama? Tak. Masya Allah. Waktu kalau contoh dalam bidang agama, paling suka bab apa? Kita ada Al-Quran, ada apa lagi, sirah, tahu sirah? Sejarah-sejarah, tahu kan? Atau fiqh. Paling suka yang mana? Jawi. Oh, Masya Allah. Dah belajar habis dah Jawi? Dah. Alhamdulillah. Patutlah lancar bacaan dalam solat pun, Masya Allah. Hari tu ada tengok klip waktu pertandingan tu. Ya Allah, saya rasa macam bangga pula rasa. Sebab sebelum ni saya pun pernah join pertandingan tu. Dan yang masuk tu saya rasa saingan bukan calang-calang. Betul lah Juhaifah kan? Waktu tu lawan kakak-kakak, abang-abang semua kan? Waktu tu paling muda kan? Cuba kongsi sikit macam mana waktu tu perasaan tu waktu nak pergi bertanding. Takut tak adalah cakap. Jadi waktu dalam pertandingan tu apa yang rasa macam paling mencabar waktu pergi kat situ? Kalau contoh macam abang kan, waktu pergi pertandingan selalu abang akan tengok orang lain macam macam hebat je dia tu, dia ni macam hebat je, terus rasa berdebar-debar. Kalau Juhaifah apa yang rasa macam waktu tu mencabar? Tak ada pun. Nampak tu ya, dia sangat santai. Saya tengok video tu pun saya sangat kagum. Sebab saya dah pergi pentas banyak kali pun masih berdebar lagi. Masya Allah, Allah Rabbi. Jadi seterusnya mungkin kita boleh tanya soalan, macam mana setakat ni ataupun apa perjuangan yang paling besar yang Encik Mikael pernah buat waktu memeluk Islam ni? Kita banyak benda juga kita tinggal dulu. Tapi nak cerita tu biarlah Allah saja yang tahu. Masya Allah. Adalah benda-benda terlarang kita minum dulu. Jadi terpaksa saja kita korban kasih tinggal. Step by step kita buang lah. Nak berubah tu Masya Allah ambil masa juga sebenarnya. Jadi macam puan macam mana? Kalau bab aurat memang susah lah. Sebab kita kan orang Iban, asal Iban, Sarawak. Pakaian tu memanglah taklah menutup aurat, tapi step by step tengok orang pakai, kita pun cuba. Dulu kan suka pakai dress, orang kan macam cantik je, macam mencabar lah. Tapi tak apalah, kita dah memeluk Islam, jadi kita kena pegang lah. Betul. Macam tu lah. Inilah sebenarnya sahabat-sahabat di luar sana kesabaran yang kita inginkan. Kesabaran dalam kita menjadi seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita nak terus kepada soalan seterusnya ni, sebenarnya saya rasa better kita makan dulu. Sebab saya kesian sebenarnya tengok makanan ni, dia tunggu bilalah kita nak makan dia kan. Betul. Jadi okey, tak apa. Hari ni kita saya ada bawa makanan ni. Ni mangkuk tingkat ni. Saya dah bawa makanan ni. Kita buka dulu. Siapa yang masak ni? Dari sendiri yang masak ke? Ini yang special sebenarnya. Kalau nak cakap saya yang masak tak jadi makanan ni. Yang ni nanti kita akan share. Kita akan share siapa yang masak. Menarik ni. Menarik, sangat-sangat menarik kejap. Okey, ni yang ketiga, yang ni yang keempat. Kita ada 4 mangkuk yang bertingkat-tingkat. Kita ada pulut kuning. Masya Allah, pulut kuning. Masya Allah. Semerbak pulut. Ini rendang ayam ni. Masya Allah. Lepas tu kita ada ni kari pap. Masya Allah. Ini memang betul-betul mengancam ni, mengancam diet ni. Dan seterusnya kita ada ni seri muka. Okey, saya rasa kita boleh ni dah, kita boleh cedok sikit-sikit.
Ni Joyfa boleh ambil ni. Kuih. Ambil. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Masya-Allah. Silakan. Sementara kita masih makan ni mungkin teruskan makan. Saya nak kongsikan kepada sahabat kita di luar sana kan. Dalam Islam ni kita dituntut untuk melakukan satu perkara iaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang bermaksud kita berpesan-pesan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kan. Jadi sebenarnya inilah kita sebagai orang Islam, kita ada kewajipan untuk menyampaikan dakwah. Macam sebutkan tadi, kita sampai benda-benda yang baik, kita pesan benda yang elok-elok. Jadi ni saya nak pesan kepada sahabat-sahabat di luar sana, sebenarnya ada satu lagi perkara yang juga sebenarnya kewajipan kita, iaitu menunaikan zakat. #tunaikan kewajipan anda. Sebenarnya kita mungkin tak dapat nak berdakwah melalui ceramah, ajar mengaji, street dakwah dan sebagainya. Tapi sebenarnya zakat ini juga sebenarnya salah satu daripada cara untuk kita berdakwah. Salah satu bentuk dakwah. Sebab apa? Ini adalah bekalan kita di akhirat nanti. Buktinya ni makanan ini semua disediakan oleh asnaf kita sendiri yang mana mereka berniaga. Mereka ni berniaga dengan bantuan daripada zakat yang dibayar oleh sahabat-sahabat semua. Nampak? Inilah hasilnya. Yang dibayar kepada Lembaga Zakat Selangor, disampaikan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Jangan risau, zakat anda akan diberikan kepada mereka yang layak, insya-Allah. Jadi inilah yang kita katakan dalam kita memberi zakat juga, sebenarnya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, dan bila manfaat itu diberikan kepada orang lain dan mereka mendapat manfaat itu, berkekalan kita punya pahala dan akan dapat juga sampai ke akhirat. Masya Allah. Makanan ini sebenarnya disediakan oleh asnaf kita, namanya Siti Rabiatul Adawiyah, daripada Cinta Kasih Signature. Nama dia kau main Cinta kan. Jadi kalau nak tahu asnaf ni sebenarnya Puan Rabiatul, Siti Rabiatul Adawiyah kan, tertukar pula kan. Puan Siti Rabiatul Adawiyah ni dia baru sahaja menerima bantuan zakat ni selama 8 bulan. Jadi antara bantuan yang beliau dapat adalah bantuan bulanan dan juga bantuan sewa rumah. Dan sekarang ni dah menjalankan bisnes online selama 5 tahun dah. 5 tahun dah sekarang ni. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang nak rasa makanan-makanan yang sedap ni kan, yang macam mana kami rasa tadi, semua ni yang tadi yang ditunjukkan tadi, bolehlah kontak di nombor yang tertera. Jangan lupa rasa. Kalau nak rasa kesedapan yang maksimum. Okey, teruskan makan, terus. Okey, dan sambil makan ni kita beralih pada soalan seterusnya lah kan. Jadi puan, selepas memeluk Islam ni, apa antara kemanisan ataupun momen-momen indah yang puan rasa sepanjang dah bergelar Islam ni? Lepas memeluk Islam memang banyak perbezaan lah. Lepas masuk Islam ni hidup macam tenang je. Lagi satu, keluarga tiada bantahan. Jadi kita masuk Islam pun macam tak rasa berat hati, mudah. Alhamdulillah, bagus. Jadi macam Encik Mikael sendiri, apa antara momen-momen berharga yang membuatkan rasa, oh Masya Allah indahnya hidup selepas Islam? Ya, rasa gembira pun ada juga. Indahnya saat di mana pun susah saya nak jelaskan. Cuma dalam hati saja saya perasaan yang sukar untuk diluahkan, tapi dapat ditunjukkan melalui cara hidup kita yang dah berlainan dengan yang lama kan. Jadi kita berbalik pula pada adik Joyfa. Nak tanyalah, waktu hari tu masuk pertandingan tu kan, terfikir tak akan menang? Waktu tu terfikir akan menang. Oh, semangat ini yang kita nak. Waktu tu targetnya nombor berapa? Kalau ikut asalnya lah, target nombor berapa? 1. Nombor 1, Masya Allah. Tapi dapat nombor berapa hari tu? 2. Nombor 2, tak apa. Joyfa masih kecil kan, masih lagi kecil, insya Allah akan datang nanti masuk lagi. Panjang lagi masuk, boleh masuk Maharajan lepas-lepas ni, fight lagi biar dapat nombor 1 lepas ni, boleh? Kita berbalik pada Encik Mikael. Mungkin tadi kita cerita macam mana kita waktu dulu, waktu sebelum kita Islam kan. Mungkin kali ni boleh kongsikan apa perbezaan waktu sekarang ni bila dah Islam dengan waktu sebelum Islam. Kalau dulu tu yang wajib tu
kita macam buat tak tahu je. Yang sekarang ni bila tak buat, kadang-kadang saya pun ada buat kesilapan juga. Waktu dalam masuk Islam ni pun ada buat kesilapan kecil-kecil macam tu. Tapi hati tu terasa salah, macam serba salah. Hati macam tak tenang je. Maksudnya untuk kita semua, bila mana ada perasaan dalam diri kita, perasaan risau bila buat kesilapan, risau bila buat dosa, bersyukurlah sebab Allah masih letakkan dalam hati kita ni sedikit rasa rasa takut dalam melakukan kesilapan. Betul. Seterusnya nak tanyalah pula kan, memandangkan nak cakap satu family ni memeluk agama Islam, mungkin siapa-siapa lah, mungkin Encik Mikael ataupun mungkin dia boleh ditambah oleh Puan. Bila satu keluarga ni memeluk Islam, macam mana pandangan keluarga yang belum Islam ataupun sahabat-sahabat atau masyarakat sekitar? Kalau macam saya, mungkin sebab saya memeluk Islam seorang, so mungkin kalau dapat bising-bising sikit tu pun saya sendiri yang kena. Kalau satu family ni macam mana pula? Dia pada mulanya lah keluarga kita tu agak tegang juga sikit. Tapi kita pun lost contact dengan keluarga sebenarnya. Lost contact. Tapi bila macam setahun, 2 tahun begitu, diorang macam tanya-tanya kabar dengan kita. Kita pun jawab je lah. Akhirnya kita macam biasa aja. Talian keluarga tu memang takkan berpisah lah. Keluarga kita pun tak banyak cakap dan dorang suka. Dan dia bagi tahu, kau ni dulu macam ni tapi sekarang macam ni. Okey pula. Kau masuk Islam jadi baik pula. Masya-Allah. Dia macam tu pula cerita dia. Jadi nampak perubahan tu lah. Kalau dengan kawan-kawan pula, yalah dorang pun tumpang gembira lah. Jadi dorang pun suka kita ni sudah peluk Islam. Lepas tu dorang malah cemburu dengan kita. Saya pun tak tahu cemburu dari segi apa, sebab kita pun manusia biasa saja. Dia kata kita cemburu sebab kita pun dah memang lahir dah tentu Islam, tapi kita tak sekuat macam kamu ni. Tapi kita ni orang biasa saja sebenarnya. Ini yang kita sebutkan, kita secara tak langsung itu sebenarnya satu dakwah tu sebenarnya. Kita dah melaksanakan kewajipan dakwah kita kan. Kenapa saya cakap dakwah? Dakwah ni bukan saja melalui bercakap, ceramah dan sebagainya, tapi melalui teladan kan. Bilhal dengan macam mana cara perilaku kita, tingkah laku kita, semua tu itu pun sebenarnya satu dakwah. Okey, ni adik Juhaifah nak tanyalah. Lepas-lepas ni kan akan datang ni, apa hala tuju ataupun apa cita-cita adik Juhaifah? Cita-cita nak jadi maritim lah. Nak jadi? Maritim. Tentera maritim? Tentera? Masya Allah. Oh, jarang saya dengar. Maksudnya seorang kanak-kanak perempuan nak jadi tentera maritim. Jarang, serius. Oh, ini satu benda yang menarik ni. Dia memang ada semangat ni. Semangat yang sangat berani. Seterusnya kita pergi pada ni lah, maksudnya mungkin pesanan Encik Mikael kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka tentang kehidupan Islam ni sendiri. Ucapan tak banyak sangat, betul lah. Rukun Islam, rukun iman, kalau dipegang cantik lah tu. Masya Allah. Lakukanlah semua tu. Itu sajalah pesanan saya. Masya Allah. Daripada Puan sendiri, mungkin ada nak sampaikan pesanan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana? Bagi saya lah, yang belum memeluk Islam korang rugilah kalau belum memeluk Islam. Lagi satu, orang yang dah Islam betul-betul tu, peganglah agama korang. Sebab Islam ni indah. Beruntunglah kalau kita dah lahir sebagai Islam. Dan akhirnya kepada adik Juhaifah, nak sampaikan apa pada kawan-kawan yang umur-umur macam Juhaifah kat luar sana tu? Nak bagi pesanan apa kat diorang? Boleh? Kat kawan-kawan semua, kita kena belajar rajin-rajin. Jaga solat 5 waktu. Masya Allah, terbaik. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, inilah dia keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah, keluarga yang insya Allah dalam keberkatan, dan kita doakan mereka supaya sentiasa dalam rahmat, keberkatan dan redha Allah di dunia dan akhirat. Kepada semua sekali, jagalah amalan anda, jaga iman anda, dan yang paling penting, jaga hubungan anda dengan Allah, insya-Allah. Jom kita teruskan makan, banyak lagi makanan ni. Ayuh, ni. Air, ada air lagi ni. Ya, air.
Jom. Kita minum air. Bah, saya beransur dulu lah. Ya, pelan-pelan balik tuh. Bah, okay, terima kasihlah Sudi juga terima kehadiran saya hari ini. Ya, hebat datang Allah, jangan buat macam tu. Sebiasa-biasa saja. Ya. Okey, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Puan. sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi selesai sudah episod untuk hari ini. Esok kita nak jumpa siapa pula? Dengar cerita suami isteri yang menternak lembu. Menarik. Jadi terus bersama saya dalam Basikal Tua bersama Da'i Adam esok pada waktu yang sama. Jom. Assalamualaikum. Saya dah masuk Islam, kita punya keluarga tak campur saya. Sekarang anak pun sudah 22 umur, langsung dia orang tak tahu nenek siapa. Dia orang langsung dia orang dah potong lah macam tu. Masya Allah. Kita Allah Ta'ala kita tak boleh nampak, tapi kita boleh rasa hebatan Allah. Masya Allah kita boleh rasa. Banyak kali saya sudah rasa.